Ini antara aspek yang menjadi tumpuan di kementerian ini ada 5 perkara yang kita berikan tumpuan kepada veteran ini, sama ada dari segi kebajikan yang melibatkan pendapatan dan juga sara hidup itu. Yang kedua adalah aspek kesihatan. Yang ketiga adalah tentang perumahan. Yang keempat adalah tentang pendidikan anak-anak. Dan terakhir yang sekarang ini menjadi tumpuan kita adalah bagaimana kita boleh memperkasakan ekonomi veteran itu sendiri yang kita sebut sebagai empowerment. Dan Kementerian Pertahanan ini memang sentiasa berusaha dalam kita memperkasakan agenda kebajikan dan kesejahteraan warga veteran ATM itu sendiri, terutama dalam kalangan penerima pencen hilang upaya dan tanggungannya. Dan Kementerian Pertahanan juga sedang melaksanakan penambahbaikan ke atas faedah hilang upaya dengan mengambil kira pengorbanan yang telah dilakukan oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia semasa dalam perkhidmatan dan peningkatan kos sara hidup semasa. Dan kertas cadangan penambahbaikan ini sedang kita perhalusi dan akan dikemukakan kepada agensi pusat bagi mendapatkan persetujuan berhubung implikasi kewangan kepada cadangan yang kita kemukakan. Ini jawapan saya pada Ketere. Sila Ketere. Soalan tambahan saya. Saya mohon Kementerian Pertahanan mengeluarkan senarai terkini anggota yang bersara sebelum 2013. Sebab saya tak dapat senarai terkini itu. Dulu 78,000. Habis saya dengar sekarang dah tinggal 44,000. Dah mati ramai dah. Yang kedua, saya nak tanya berapakah jumlah veteran ATM yang bersara sebelum 2 Disember 89, iaitu zaman darurat dahulu. Dua soalan. Itu saja soalan saya. Baik, Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketere. Saya tahu kenapa Ketere perlukan maklumat tentang pesara kerana kita tahu bahawa isu yang melibatkan pencen bukan sahaja kepada kurang upaya tetapi pencen kepada anggota Angkatan Tentera, terutamanya veteran tentera ini kalau kita lihat memang menjadi isu yang agak panjang. Jadi dia berkenaan dengan tahun pesaraan itu sendiri yang melibatkan tahun 2013 dan ke bawah. Dan kalau kita melihat bahawa kalau mengikut angka yang ada pada kita, mereka yang menerima pencen pada tahun 2013 dan ke bawah ada sekitar 89,000. Dan angka ini sentiasa akan berubah dari masa ke semasa kerana macam disebut oleh Ketere juga. 89,000 kalau mengikut maklumat yang kita ada. Jadi kalau kita melihat memang kita akan menilai bukan sahaja melibatkan pencen hilang upaya tapi keseluruhan daripada skim-skim yang macam saya sebutkan tadi. Sama ada kebajikannya, sama ada dari segi kesihatan. Saya ambil satu contoh macam kesihatan saja. Kita membelanjakan setahun hampir 105 juta khusus untuk menguruskan kesihatan veteran saja. Sama ada dari segi perkhidmatan perubatan, sama ada dari segi ubat-ubatan, sama ada dari segi kelengkapan-kelengkapan yang terkait dengan keperluan kesihatan itu sendiri. Sebab itu apa yang disebut oleh Ketere tadi telah pun saya maklumkan. Baik, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya difahamkan kadar pencen hilang upaya pada masa ini adalah berdasarkan gaji pangkat hakiki semasa kecederaan. Ini bermakna jika pangkat seseorang anggota yang hilang upaya tinggi, maka tinggilah kadar bayaran pencen yang diterimanya mengikut kategori peratus darjah hilang upaya. Soalan saya, adakah kementerian berhasrat untuk mengkaji semula kaedah ini dengan menyeragamkan kadar pembayarannya supaya dapat memberikan keadilan kepada semua anggota yang tercedera semasa bertugas tanpa mengira pangkat? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Silakan, Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tampin. Memang kita di Kementerian Pertahanan ini, kaedah yang sedia ada bagaimana kita menentukan pencen hilang upaya adalah memang kita melihat bahawa dikala mereka menghadapi keadaan hilang upaya itu antara 1% sehingga 100%. Jadi biasanya kalau kita lihat bagi mereka yang hilang upaya di bawah 20%, dia diberikan sumbangan secara one off saja. Tetapi bagi yang kehilangan upaya antara 20% sehingga 100%,
kadar pencen semasa adalah di antara RM112 sehingga RM1,022 berdasarkan kepada peratusan nilang upaya itu. Jadi sebab itu kita di Kementerian Pertahanan ini macam saya sebut tadi, kita memang melakukan kajian semakan kepada penilaian itu. Bukan sahaja berdasarkan kepada tangga gaji, tetapi berdasarkan juga kepada keupayaan. Hilang upaya itu bagaimana tanggungan yang harus kita lakukan, kerana termasuk salah satu yang saya sebut, bukan sahaja kita menilai kepada faktor hilang upaya itu, tetapi kita juga ada satu skim yang kita panggil, kerana ada sebahagian daripada mereka yang hilang upaya ini, mereka langsung tidak dapat menguruskan diri mereka. Sebab itu kita ada bantuan kepada mereka yang menjaga orang yang hilang upaya ini. Itu pun kita ambil kira sebagai salah satu daripada faktor bantuan dalam kita membantu veteran di Kementerian Pertahanan ini. Baik, terima kasih. Timbalan Para Menteri. prajurit dan veteran, jasamu sentiasa dikenang, insya-Allah. Baik. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya jemput Puan Rodiah binti Syafiee Batang Sadong. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Batang Sadong nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Batang Sadong kerana membangkitkan persoalan berkenaan dengan kepenggunaan. Kebetulan soalan ini bertepatan kerana 15 hari bulan Mac baru-baru ini merupakan Hari Pengguna Kebangsaan. Yang Berhormat Batang Sadong, kita akui tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap kepenggunaan dan hak mereka sebagai pengguna, terutama dalam membuat keputusan sesuatu pembelian, masih di tahap paling sederhana. Datuk Yang di-Pertua, kita mahukan 33 juta pengguna Malaysia menjadi pengguna yang berdaya upaya, iaitu pengguna bijak yang tahu hak dan buat aduan jika hak mereka dinafikan dan berani tampil membuat tuntutan tebus rugi melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia jika mereka ditipu peniaga. Kita juga mahu Persatuan Pengguna Malaysia berperanan bukan sahaja sebagai pressure group tetapi turut membantu membentuk dan mendidik pengguna Malaysia menjadi pengguna berdaya upaya yang mempunyai ciri-ciri yang saya nyatakan sebentar tadi. Datuk Yang di-Pertua, dari aspek kos sara hidup pula, apa yang kita mahukan dan kita inginkan ialah pengguna mampu memainkan peranan untuk menentukan apa orang kata supply dan demand dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Maksudnya pengguna boleh mainkan peranan untuk memilih untuk tidak membeli dalam keadaan mereka tidak setuju dengan harga barang itu mahal. Dengan itu mereka menjadi kuasa untuk menentukan harga barangan dari konsep apa orang kata supply and demand. Berdasarkan laporan kajian pendaya upayaan pengguna, Malaysia pada tahun 2019 hingga 2022, indeks pendaya upayaan pengguna Malaysia berada di tahap sederhana dengan skor 63.1%. Skor pada pertimbangan pembelian atau purchasing decision ialah 68.8%, literasi keuangan ialah 62.5% dan keupayaan untuk aduan dan tuntutan tebus rugi pada 56.1%. Jadi berdasarkan perkara-perkara ini semua, Dasar Pengguna Negara Kementerian bercadang sedang menambah baik Dasar Pengguna Negara dan satu kajian sudah dibuat dijangka selesai dalam tahun 2023. Jadi semua elemen yang saya sampaikan tadi iaitu pengguna bijak, hak-hak pengguna, urus niaga beretika, langkah menstabilkan kos sara hidup, peranan persatuan pengguna serta Majlis Penasihat Pengguna Negara yang telah dikenal pasti untuk dimasukkan di dalam penambahbaikan Dasar Pengguna Negara. Dan kita harap bahawa Dasar Pengguna Negara 2.0 akan selari dengan hala tuju baru kementerian dan konsep Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Batang Sadong. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya mungkin yang berkaitan ataupun lari sikit daripada tajuk, tetapi ianya melibatkan tiga pihak, pengguna, pembekal dan kerajaan. Soalan saya ialah apakah langkah
intervensi atau tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan bagi merapatkan jurang harga barangan keperluan asas di kawasan luar bandar yang terlalu mahal. Bagi pendapat saya ataupun pengamatan saya disebabkan oleh faktor kos pengangkutan ataupun logistik yang perlu ditanggung untuk menghantar stok barangan. Baik, Sila Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan. Soalan Batang Sadong berkenaan dengan 3 pengguna, peranan peniaga, peranan kerajaan. Di dalam memastikan bahawa berlaku keseragaman harga barangan-barangan terutamanya di luar bandar seperti Sabah, Sarawak, Labuan. Datuk Yang di-Pertua, di sini amat penting untuk kerajaan memainkan peranan untuk libat urus dengan pengguna dan juga pengeluar dan peniaga. Di samping itu peranan subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk Sabah, Sarawak dan Labuan untuk penyeragaman harga ada ditetapkan sebahagian subsidi untuk kos logistik dan juga untuk kos pengangkutan pelabuhan ke pelabuhan juga diperuntukkan oleh pihak kementerian. Akan tetapi kementerian juga memainkan peranan untuk libat urus peniaga pengeluar berkenaan dengan kos harga kawalan. Harga kawalan barang-barang yang kita kawal harganya dan kita subsidikan harganya di kawasan pendalaman. Jadi itu peranan yang dimainkan oleh pihak 3 pihak dan pihak kementerian. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya, saya jumpa Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Baik, bertemu kembali dan ketika ini kita akan bergerak ke Dewan Negara untuk perbahasan di Dewan Negara yang juga sedang berlangsung ketika ini, dan ketika ini di Dewan Rakyat sedang berlangsung soalan nombor 5 dan akan diikuti oleh soalan-soalan berikutnya. Dan kini kita akan terus saja ke Dewan Negara untuk sesi perbahasan di Dewan berkenan. Saksikan. Sehinggakan berlakunya peletakan jawatan pegawai-pegawai. Berikan kami sedikit masa dan juga dalam proses penyiapan kertas putih kita turut melihat isu-isu keperluan kesihatan mental pegawai-pegawai, dan sudah pasti kita mempunyai satu sistem MyHelp di mana untuk kita mengatasi isu buli di tempat kerja bagi KKM. Itu adalah merupakan satu sistem di mana pegawai-pegawai boleh mengadu dan menyatakan apakah masalah yang berlaku di dalam fasilitis KKM. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Dr. Hatta. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Dikatakan 2022 1,300 lebih letak jawatan. 2 tahun semasa pandemik combine 1,279. Artinya lepas pandemik lebih ramai lagi resilient doktor kita cukup hebat bertahan semasa Covid. Adakah di antara punca peningkatan peletakan jawatan yang dulu Datuk Seri tak pernah berlaku zaman kami mula-mula bekerja dulu. We value the job so much sampai tak sanggup nak berhenti. Ini beribu berhenti. Adakah kerana cara pengambilan bekerja secara kontrak ini dan juga peluang-peluang untuk meningkatkan pembelajaran lepas ijazah antara punca mengapa doktor-doktor ini meninggalkan jawatan mereka? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Dr. Hatta. Tahniah rakan saya di dalam PAC pada penggal yang lepas, orang yang cukup hebat dalam bahasa beliau berkenaan tentang isu yang berbangkit. Kami mengakui bahawa terdapat alasan-alasan yang cukup jelas yang mengatakan penjawatan kontrak di kalangan pegawai perubatan dan farmasis adalah merupakan punca peletakan jawatan, dan juga punca peletakan jawatan ini adalah dikatakan laluan kerjaya kontrak ini tidak begitu jelas, dan juga tempoh masa menunggu untuk mendapatkan penjawatan tetap tersebut juga tidak mencukupi dari sudut bilangannya. Walaupun demikian, Yang Berhormat Menteri pada tahun ini telah dapat menyediakan hampir 4,900
penjawatan tetap tersebut dan juga ke semua penjawatan kontrak yang ingin memohon dapat memohon penjawatan tersebut dan juga dalam proses tersebut kita sedang mengusahakan bagi meningkatkan lagi penjawatan tetap dan juga bagi penjawatan kontrak terdapat penambahbaikan berkenaan tentang penjawatan tersebut di mana penjawatan kontrak tetap juga turut ditawarkan untuk lanjutan pelajaran untuk mendapatkan kepakaran dan juga tempoh selepas mendapat kepakaran akan ditambah kepada 4 tahun tempoh kontrak tersebut dan juga saya mengakui pada ketika kita berdepan dengan COVID-19 kita berdepan dengan satu kejutan di mana pesakit yang datang lambakan congested dengan izin di emergency department menyebabkan satu kejutan kepada pegawai-pegawai walaupun saya mengucapkan terima kasih kepada doktor-doktor yang telah berjuang menyelamatkan rakyat Malaysia dan juga cara untuk kami membalas adalah dengan memantapkan lagi menyediakan polisi untuk mendapatkan penjawatan tetap dan juga yang berhormat Menteri Kesihatan sering mengadakan sesi libat urus dengan pihak GPA bagi meningkatkan lagi jumlah doktor dan juga penjawatan di dalam skim-skim lain di dalam Kementerian Kesihatan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awang Sani di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Kesabadas. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya adalah soalan nombor 6. Silakan Menteri. Datuk Seri Yang di-Pertua, semua bank masih menawarkan penstrukturan semula pinjaman bagi mereka yang mengalami kesulitan membayar balik. Oleh itu, para peminjam dari kumpulan B40 yang masih memerlukan bantuan bayaran balik pinjaman disarankan untuk menghubungi bank masing-masing untuk menyusun semula bayaran balik pinjaman yang bersesuaian dengan keadaan keuangan mereka. Selain itu, peminjam juga boleh mendapatkan bantuan melalui pelbagai program yang ditawarkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK seperti program pengurusan hutang dan skim penyelesaian pinjaman kecil. Program-program ini dilaksanakan dengan kerjasama dan sokongan bank dan mempunyai ciri-ciri seperti pengurangan ansuran bulanan, pelanjutan tempoh bayaran balik dan program sokongan daya tahan keuangan. Kerajaan juga mengambil berat dalam memastikan pendidikan keuangan yang berkesan sampai kepada rakyat. Sehubungan itu, Bank Negara Malaysia bekerjasama rapat dengan rakan dan agensi lain melalui jaringan pendidikan keuangan untuk mempergiatkan usaha meningkatkan celik keuangan dalam kalangan individu. Ini membolehkan mereka membuat keputusan keuangan berdasarkan maklumat yang mencukupi sambil memupuk sikap peminjam yang bertanggungjawab. Langkah ini juga dapat memupuk kesedaran dan kefahaman tentang implikasi apabila mengambil pinjaman berkadar terapung berbanding dengan pinjaman berkadar tetap. Adalah dijangka negara kita tidak akan mengalami kegawatan ekonomi. Maksud kegawatan ialah pertumbuhan ekonomi adalah negatif dalam 2 suku tahunan secara berturutan. Pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini dijangka positif 4.5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia pula ialah positif 2.9%. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya ialah, masalah kebankrapan dalam kalangan rakyat, khususnya golongan muda, boleh menjejaskan kelangsungan hidup mereka, terutamanya dalam aspek survival kewangan. Soalan tambahan saya yang berhormat, apakah strategi atau plan tindakan yang sedang dirangka bagi meningkatkan literasi kewangan rakyat selain daripada fleksibiliti yang diberikan untuk pelepasan status bankrupt? Sekian, terima kasih. Kebetulan saya ada angka-angka kebankrapan di sini.
Bukan kita ada perbincangan soalan tambahan, kita tak ada bincang pun ya. Berdasarkan maklumat Jabatan Insolvensi Malaysia, jumlah kes kebengkarapan bagi individu semakin menurun sebenarnya. Sejak tahun 2016 dari 19,588 kes kepada 5,695 kes setakat Disember 2022. Ini termasuk tempoh masa di mana OPR meningkat pada tahun 2018 dan kes muflis menurun ke 16,482 pada 2018. Kalau kita melihat golongan belia, individu berumur kurang daripada 35 tahun, yang muflis juga menunjukkan tren penurunan, mencakupi 13.5% pada jumlah kes muflis bagi tahun 2022 berbanding dengan purata bagi 2017 ke 2021 sebanyak 22.5%. Dengan lain perkataan, ada penambahbaikan dari segi celik keuangan di kalangan rakyat dan kita akan terus melakukan apa yang sepatutnya. Dan dalam pendidikan keuangan yang berkesan, Bank Negara sebagaimana yang saya sebut tadi dengan jaringan pendidikan keuangan dengan izin Financial Education Network akan terus mempergiatkan usaha bagi melaksanakan program-program celik keuangan pada rakyat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kalau semasa COVID, kerajaan mengenakan dasar yang jelas, ada moratorium, itu clear cut case. Tapi sekarang ni, kita melihat bahawa sektor-sektor tertentu masih belum menemu punca-punca meningkat ekonomi. Sektor kelapa sawit baik, sektor getah merudum. Jadi maksud saya, boleh tak kerajaan mengenakan dasar-dasar yang jelas supaya dalam sesuatu sekarang mungkin tidak moratorium tapi dipanjangkan tempoh. Dasar jelas, jangan dibiarkan bank yang menentukan. Kerana di bawah sana kita dengar maknanya dah balik seperti mana 10 sebelum COVID. Jadi itulah selaras dengan pertanyaan daripada Datuk Kesawadas tu supaya kerajaan menentukan jelas dipanjangkan tempoh umpamanya sebagai mengurangkan beban peminjam-peminjam B40. Terima kasih. Pun ada data di tangan. Sekali lagi kita tak ada bincang pun ya. Ini mengenai angka-angka moratorium. Sejak moratorium diperkenalkan untuk memastikan kita ada kemudahan semasa pandemik COVID-19, saya ingin berkongsi angka-angkanya. 8.3 juta peminjam termasuk 250,000 PKS di bawah pelaksanaan moratorium secara automatik. Ini April hingga September 2020. Kita bagi secara automatik. Kemudian 1.5 juta peminjam termasuk 49,000 PKS perusahaan kecil sederhana di bawah program bantuan bayaran balik bersasar. Itu Oktober 2020 hingga Mei 2021. Seterusnya 2.8 juta peminjam termasuk 96,000 PMKS, PAKS di bawah pakej bantuan bayaran balik bersasar. Kemudian 7,577 peminjam individu di bawah program urus Januari hingga Julai 2022. Jadi sebagaimana kita maklum bahawa moratorium pinjaman balik ini kita tidak lagi laksanakan. Yang kita laksanakan baru-baru ini kita bagi moratorium pinjaman balik pada kawasan-kawasan yang terkena banjir. Beberapa negeri terkena banjir dan ada yang mendapat bantuan untuk moratorium bayaran balik pinjaman. Walaupun demikian, sebagaimana saya sebut tadi, apabila mereka berbincang dengan AKPK, kita boleh panjangkan tempoh pembayaran balik itu dan kita juga boleh memberikan nasihat keuangan yang lain. Terima kasih. Ada soalan lain? Silakan. Terima kasih Datuk Seri, Timbalan Menteri. Memang kerajaan banyak mengadakan program untuk mengurangkan bebanan hutang khusus B40 dan salah satu adalah AKPK seperti yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi, tetapi ramai juga yang telah menyertai
AKPK ini, di mana mereka tidak boleh membuat pinjaman lain khususnya kepada peniaga kecil untuk mengembangkan perniagaan mereka, kerana AKPK ini dia tie up dengan izin dengan SIKRIS, report dalam Bank Negara. Jadi adakah kerajaan bercadang, berniat supaya yang menyertai AKPK ini supaya mereka juga boleh membuat pinjaman untuk mengembangkan perniagaan mereka? Dan yang kedua, soalan yang kedua, adakah yang menyertai AKPK ini hanya pinjaman yang tidak mempunyai cagaran, tetapi pinjaman yang mempunyai cagaran, yang penting khususnya pinjaman kereta, rumah, mereka tidak boleh menyertai pakej AKPK ini. Sekian, terima kasih. Datuk Seri. Terima kasih atas pandangan daripada Yang Berhormat Senator mengenai AKPK. Dan kita untuk AKPK ini, sesiapa yang ingin mendapatkan bantuan, nasihat daripada AKPK, memanglah ada syarat-syaratnya. Tidak ada satu perkara yang kita buat itu tanpa syarat. Ya. Antara syaratnya telah disebut oleh Yang Berhormat Senator tadi. Tetapi kita perlu habiskan tempoh dahulu dengan AKPK, barulah kita boleh meneruskan segala peraturan-peraturan dan terma-terma pinjaman itu. Walau bagaimanapun, AKPK adalah sebuah agensi di bawah kementerian kami, di bawah Bank Negara Malaysia. Kita telah membuat pandangan pada mereka, tolong bantu sehabis baik kepada mereka yang mendapatkan nasihat daripada AKPK ini, dan kemudiannya kita boleh memberikan beberapa solusi tambahan, solusi cadangan ABC untuk mereka ikuti, yang manakah boleh menyelesaikan masalah pinjaman kewangan mereka. Masalah kita di negara ini ialah pinjaman hutang isi rumah yang tinggi. Hutang isi rumah ini terdiri daripada pembelian rumah, pembelian kereta dan juga hutang personal loan, ya, hutang peribadi. Ini yang menjadi masalah, dia lebih tinggi daripada hutang kerajaan. Lebih kurang 83% pada KDNK, ini hutang isi rumah. Walaupun demikian, hutangnya tinggi, mereka ada aset, iaitu rumah yang mereka berhutang itu. Ini walaupun hutang peribadi tinggi, tetapi ada aset di belakangnya. Kita akan terus memberikan pandangan-pandangan pada AKPK sebagaimana cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Senator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Mazlan, Timbalan Menteri Keuangan, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Suruandi bin Sa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 7. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Suruandi bin Sa'ad. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, Jalan Kanga Alustar, Jalan Putra dan Jalan Kanga Padang Besar adalah jalan persekutuan dengan kod laluan FT 007. Kementerian ini telah mengangkat cadangan projek menaik taraf laluan FT 007 Jalan Kanga Alustar dari Pekan Simpang 4 Seksyen 33 Pelan 3 ke Bihur Latih Seksyen 39 Pelan 2 Perlis pada Rolling Plan 1, 2 dan 3 RP 1, 2 dan 3 Rancangan Malaysia ke-12, namun tidak dapat dipertimbangkan oleh agensi pusat berdasarkan kedudukan kewangan terhad bagi projek baru. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, pada RP4 Rancangan Malaysia ke-12, Kementerian ini telah menerima 2 cadangan projek di laluan FT 007 daripada Kerajaan Negeri Perlis, iaitu menaik taraf laluan FT 007 Jalan Kanga Alustar dari Pekan Sempak 4 Seksyen 33 Pelan 3 ke Bihur Latih Seksyen 39 Pelan 2 Perlis, dan 2 menaik taraf laluan FT 007 dari Kampung Batu 2 Seksyen 49 Poplan 9 ke Besari
Seksyen 58 Perlis Jalan Kanga, Padang Besar. Kementerian ini akan meneliti cadangan projek tersebut dan akan diangkat untuk pertimbangan agensi pusat tertakluk kepada keutamaan projek serta kesediaan agihan peruntukan pembangunan, manakala bagi jalan Abi Tok Hashin ke Jalan Guar, Jertih R121, Jentik, bukan Jertih ya, sorry, Jentik. R121 Jalan Kubang 3 R16, Jalan Panggas ke Jalan Batu, Bertangkuk R122 dan Jalan Syed Alwi ke Jalan Behur, Latih R1 adalah jalan negeri dan terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Terima kasih, Datuk Seri Yang Betul. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berkaitan dengan projek-projek sakit, kita mengetahui apabila kontraktor tidak mampu melaksanakan projek yang sedang dibuat kerana masalah kos bahan mentah seperti besi dan sebagainya, bagaimana pihak kementerian melihat isu ini? Terima kasih Datuk Seri Yang Betul, terima kasih Yang Berhormat. Kita melihat bahawa terdapat beberapa projek sakit dan ada juga projek yang agak perlahan daripada jadual. Walau bagaimanapun kita akan sentiasa memastikan kontraktor ini akan mengikut jadual dan perancangan yang dilakukan dalam masa ditetapkan. Di mana kita melaksanakan beberapa perkara agar mereka tidak mengalami permasalahan dari segi pembinaan tersebut. Kita sebenarnya tidak suka bahawa kontraktor itu akan gagal dalam permainan mereka. Maka kita memberi beberapa perkara termasuklah bimbingan dan latihan. Walaupun dalam permainan kita tetap membantu kontraktor agar prestasinya akan dapat meningkat kembali kebolehannya dalam pengurusan permainan tersebut. Dan juga kita sebagaimana kita ketahui sepatutnya mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik apabila kita juga mengemukakan advance payments, iaitu wang pendahuluan kepada kontraktor setelah kontraktor memulakan projek. Maknanya setiap permulaan itu akan mendapat wang pendahuluan, maka sudah pasti bebanan kewangan tidak terjadi. Dan melalui keliling 2.22 pelaksanaan syarat perubahan harga ataupun variation of price VOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pindahan pada 20 Disember 2022, beberapa kemudahan khas VOP iaitu sebanyak 15 jenis bahan kita masukkan dalam VOP dan termasuklah yang ketara satu ketika kenaikan harga dari segi keluli ataupun bar keluli yang di mana kita telah dapat kelulusan oleh pihak kerajaan dengan beberapa perkara juga iaitu pembayaran interim sebanyak 2 kali sebulan. Ini kita membantu sebenarnya kepada kontraktor tersebut. Dan kita juga membantu dari segi EOT. Dan kita tahu bahawa keadaan negara kita sekarang ini cuaca pun menyebabkan berpanjangan dan menyebabkan kontraktor juga tidak dapat melaksanakan tugas dan EOT kita bagi. Dan juga kita membagi pelepasan bon pelaksanaan ataupun wang jaminan kepada kontraktor sehingga 50% daripada jumlah keseluruhan bagi projek dengan kemajuan yang telah melebihi daripada 60%. Dan akhirnya kita juga mewujudkan pasukan task force iaitu pasukan khas membantu kontraktor ini agar mereka dapat melaksanakan tugas dan dapat melaksanakan projek itu agar siap dalam masa yang telah walaupun telah dimasukkan dalam EOT dan yang akhir sekali kita terpaksalah menamatkan kontrak apabila kita melihat projek itu tidak dapat lagi diteruskan. Itu yang terakhir pilihan kita Yang Berhormat Datuk Seri Betul. Terima kasih. Terima kasih Timbalan dan Datuk Timbalan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan saya, daripada awal 80-an lagi saya sudah berjalan daripada Alustar pergi ke Kanga. Saya tengok sehingga sekarang jalan daripada Alustar ke Kanga tu tak ada perubahan. Very small change daripada Alustar ke Kanga. Kecuali mungkin sempadan Kedah Perlis ke Kanga tu ada sedikit nampak perubahan. So dalam rancangan dalam
dalam pandangan kerajaan agak-agak bila jalan, kerana itu jalan utama daripada Alustar ke Kedah, bila dapat dibesarkan khususnya daripada Alustar ke sempadan Kedah Perlis. Terima kasih. Sibuk. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Senator Effendi yang membangkitkan perkara tadi. Sebenarnya saya meneliti bahawa sememangnya Perlis ini banyak memohon juga peruntukan daripada kerajaan pusat, dan kita juga memberi keutamaan kepada kerajaan Perlis, walaupun kerajaan Perlis itu merupakan banyak juga yang mereka perolehi daripada projek-projek daripada kementerian-kementerian lain seperti KKDW, yang mana pelaksananya adalah Kementerian Kerja Raya. Dan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jalan sebentar tadi bahawa juga telah dimasukkan dalam senarai permohonan KKR, tetapi kepentingan dalam negara kita ini terletak kepada Kementerian EPU yang meletakkan ketarifan ke manakah yang diperlukan dahulu daripada yang lain. Dan sebab itu pihak negeri sebenarnya banyak juga memohon, tetapi kita berdasarkan di KKR ini kita menerima apabila kelulusan daripada EPU dan dapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Setiap permohonan kerajaan negeri sentiasa kita bangkitkan. Umpamanya seperti negeri Datuk Seri Yang Di-Pertua, kita baru-baru ini kita meluluskan banyak dalam bajet yang kita bentangkan. Dan daripada KKDW sebenarnya banyak juga diluluskan di negeri Perlis yang bernilai agak besar. Walaupun Timbalan Menteri KKDW ada di sini, tetapi mungkin dia tak bawa data. Saya bawa data kelulusan di negeri Perlis. Saya tahu soalannya bukanlah data daripada bukan akan dibawa oleh Timbalan Menteri KKDW, tetapi banyak sebenarnya projek-projek besar yang bernilai membina jalan dari Sungai Adam ke Banat Perlis yang bernilai 47.8 juta, dan 28.489 juta membina jalan dari Padang New Rani Estate ke Jalan Padang Sidin Perlis. Kemudian membina jalan dari Semandung ke Bukit Cabang Berseri Perlis yang bernilai 35 juta. Dan membina jalan dari Kampung Cupin Bawah Bukit ke Kampung Gua Musang dan Pangas Besar Perlis bernilai 44 juta. Bolehlah Yang Berhormat Perlis agak sonok sikit mendengar berita, walaupun berita daripada KKDW, tetapi kerana pelaksananya adalah daripada KKR, maka saya bangkitkan perkara ini untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat walaupun daripada KKDW. Terima kasih. Satu salam tambahan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Mohamad, Timbalan Menteri Kerja Raya, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Puan Rita Sarima Anak Patrick. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Rita atas soalan nombor 8. Untuk makluman Yang Berhormat, perancangan ketersambungan fizikal di penempatan penduduk di kawasan pedalaman dan desa adalah di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Berdasarkan perancangan inilah kerajaan negeri melalui unit perancang ekonomi Sarawak akan mengemukakan senarai keutamaan projek jalan luar bandar kepada kementerian untuk dimohon di bawah setiap rolling plan rancangan Malaysia 5 tahun. Untuk makluman Yang Berhormat, terdapat satu projek jalan luar bandar yang telah diluluskan di bawah RMK ke-12 berdekatan dengan kawasan Kakus, iaitu projek membina jalan dari Jalan Bukit Jayung ke Simpang Jalan Data Kakus, Belaga, berdekatan, bukan dalam Dewan Undangan Kakus. Projek ini telah diluluskan pada tahun 2022 dengan kos sebanyak 53 juta.
Skop projek ini adalah membina jalan sepanjang 9.4 km dengan standard JKR R1. Agensi pelaksana bagi projek ini adalah JKR Sarawak. Projek ini telah mendapat kelulusan pertapakan daripada Majlis Perancangan Sarawak SPA pada April 2022 dan pada masa ini dalam peringkat persediaan makmal kajian nilai dan proses pelantikan perunding. Projek ini dijangka dapat ditender pada suku tahun kedua tahun 2024. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri memberi update status bekalan air terawat di kawasan berkaitan? Ya? Terima kasih. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah amat komited dalam pembangunan kawasan luar bandar. Bukan saja kita memastikan dari sudut ketersambungan fizikal kawasan penempatan kawasan luar bandar, tetapi kita juga memokuskan aspek-aspek kesejahteraan luar bandar seperti bekalan elektrik, bekalan air dan juga program-program kesejahteraan rakyat yang lain. Untuk makluman yang berhormat, bagi tujuan bekalan air luar bandar di kawasan yang disebut tadi iaitu penyarar di bawah program bekalan air luar bandar terdapat 2 projek sambungan telah diluluskan pelaksanaannya di Dun Kakus iaitu projek BALB Wilayah Sangan bahagian Bintulu dan projek BALB Kawasan Samarakan bahagian Bintulu. Projek bekalan air luar bandar wilayah Sangan bahagian Bintulu Sarawak kini sedang di peringkat reka bentuk terperinci dan telah melalui makmal kajian nilai pada 7 hingga 9 Mac 2023. Projek ini dijangka akan dapat ditender pada suku tahun kedua 2024 manakala projek BALB Kawasan Samarakan bahagian Bintulu Sarawak pula sedang dalam proses pelantikan perunding dan dijangka dimuktamadkan pada suku tahun kedua 2023. Terima kasih. Silakan soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Kementerian kerana meluluskan projek di Jalan Jayong ke Data Kakus. Soalan saya adalah, apakah kerajaan boleh menyambung terus dari Simpang Bakun ataupun dari Data Kakus ke Simpang Bakun, ya? Sebab macam tidak lengkap kalau hanya dari Belaga ataupun Bukit Jayong ke Data Kakus, dia hanya separuh jalan, dia tidak lengkap. Kalau dia lebih lengkap lagi adalah daripada Data Kakus lagi ke Simpang Bakun, di mana jarak yang saya mohon ini adalah 48 km sahaja. Jadi justru itu apakah bagi saya kalau Simpang Bakun ke Data Kakus ini lengkap, maka ia sangat berfaedah kepada keseluruhan penduduk yang ada di sepanjang jalan ini. Kalau yang sudah diluluskan itu, terima kasih, diluluskan itu dia tidak berapa banyak penduduk di sepanjang jalan itu. Justru mohon kerajaan untuk menyambung terus daripada Data Kakus ke Simpang KTS yang dipanggil KTS di sana, dan ini hanya 48 km saja. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Begitu juga terima kasih kepada YB Senator Tuan Nabun atas soalan tambahan tadi. Untuk makluman yang berhormat, KKW committed untuk memastikan jaringan jalan luar bandar ini mencakupi seluruh kawasan luar bandar. Dan untuk makluman yang berhormat, setakat ini jalan yang telah diluluskan adalah jalan yang seperti yang saya maklumkan tadi, iaitu jalan dari Bukit Jayong ke Simpang ke Data Kakus. Sebenarnya untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian telah pun orang kata pergi ke
site ke ground dan kita telah meninjau tentang keperluan jalan di kawasan ini. Dan pihak kementerian telah pun mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk memastikan orang kata sambungan jalan ini dapat dicadangkan dalam rolling plan yang seterusnya, dalam rolling plan keseluruhan. Untuk makluman yang berhormat juga, sebenarnya kelulusan sesuatu projek jalan luar bandar dan juga projek-projek lain di bawah KKW bergantung kepada prioriti yang diberi oleh kerajaan negeri melalui UPEN. InsyaAllah kita ambil perhatian terhadap permohonan yang berhormat dan kita akan tinjau dan lihat dan beri kelulusan yang sewajarnya. Terima kasih Datuk Ifrah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haja Robiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Ahli-ahli yang berhormat, bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan telah pun kita tamatkan. Aturan urusan mesyuarat dan usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 14 ahli yang berhormat yang hendak berbahas. Oleh yang demikian, seperti ketetapan yang telah dibuat semalam, saya membenarkan tempoh masa 20 minit seorang untuk berbahas. Dijemput Yang Berhormat Senator Datuk Noraini Idris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Yang di-Pertua di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong bagi penggal kedua Parlimen yang ke-15 ini. Tahniah juga saya ucapkan kepada rakan-rakan senator seramai 16 orang yang telah mengangkat sumpah pada hari Isnin. Selamat bertugas sebagai senator. Dan Datuk Seri Yang di-Pertua sepakat membawa berkat, menjunjung kasih titah tuanku yang menegaskan soal kesepakatan dalam kepimpinan. Saya berasa terpanggil untuk membicarakan tentang kestabilan politik yang merupakan perkara terpenting dalam pembinaan negara madani. Realiti politik pasca pilihan raya ke-15 telah mempamerkan identiti sebenar bumi Malaysia sebagai negara yang menjulang nilai perpaduan. Kesepakatan politik yang menyatupadukan parti-parti politik untuk membentuk kerajaan persekutuan harus dijadikan sebagai kekuatan baru yang boleh menjelmakan manfaat buat rakyat. Sebagai ahli Dewan Negara yang mewakili negeri di bawah Bayu, saya mengharapkan model perpaduan atau permuafakatan politik yang dipamerkan di peringkat persekutuan dapat dicontohi di peringkat negeri, terutamanya dalam aspek toleransi dalam pentadbiran yang merupakan kunci penting kepada kestabilan politik yang lestari. Selagi undang-undang khusus berkaitan larangan bertukar parti tidak diwujudkan di peringkat negeri, selagi itulah wakil-wakil rakyat yang tidak bertanggungjawab bebas melompat ke sana dan ke sini demi survival politik pribadi mereka. Sampai bila rakyat mahu dipersembahkan dengan sandiwara-sandiwara politik yang tidak berkesudahan? Rakyat Sabah khususnya tidak mahu lagi dihimpit dengan perseteruan politik yang langsung tidak mendatangkan kebaikan kepada kelangsungan hidup mereka. Justru saya meletakkan harapan agar titah Duli Yang di-Pertuan Agong yang menyuruh kita untuk mengukuhkan permuafakatan nasional dapat dijadikan sebagai pedoman buat pimpinan-pimpinan politik di setiap negeri, khasnya negeri Sabah, dengan menjadikan model pentadbiran kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan sebagai acuan.
Acuan permuafakatan tersebut seharusnya merangkumi usaha ke arah menoktahkan budaya lompat parti yang selama ini mengganggu gugat kestabilan politik negeri ini. Pindaan Perlembagaan Persekutuan 2022 yang menggariskan sekatan perundangan terhadap perbuatan bertukar parti harus dijadikan sebagai asas kepada mana-mana negeri termasuk Sabah untuk memuktamadkan segala intipati bagi penggubalan undang-undang khas larangan bertukar parti. Cukup-cukuplah arena politik kita didendangkan dengan berita wakil rakyat bertukar parti kononnya untuk membela nasib rakyat. Retorik itulah yang menyebabkan rakyat khususnya anak muda tidak lagi yakin dengan keluhuran sistem demokrasi yang sepatutnya menjadi saluran terbaik untuk mereka memilih seseorang wakil rakyat yang mewakili satu-satu parti politik untuk memimpin mereka bagi tempoh 5 tahun mendatang. Tan Sri Yang di-Pertua, berbicara soal ekonomi, saya seterusnya ingin membangkitkan tentang perihal kos sara hidup rakyat yang turut menjadi penekanan yang dizahirkan dalam titah baginda tuanku. Secara prinsipnya, saya menyambut baik pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat IPR yang diilhamkan oleh Kementerian Ekonomi dengan matlamat untuk mewujudkan ekosistem mampan kepada golongan miskin tegar dan berpendapatan rendah B40 untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Inisiatif tersebut dilihat mempunyai landscape yang tersendiri dalam menyediakan peluang ekonomi buat rakyat yang berpendapatan rendah serta miskin tegar yang mempunyai iltizam untuk meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. Menerusi 3 inisiatif khusus iaitu INSAN, Inisiatif Usahawan Makanan, INTAN, Inisiatif Usahawan Tani, IKSAN, Inisiatif Operator Perkhidmatan. Saya berpendapat bahawa ketiga-tiga inisiatif tersebut berupaya menggembleng kudrat golongan pencari nafkah untuk menjana pendapatan langsung menerusi keupayaan serta kemahiran mereka dalam bidang keusahawanan makanan, keusahawanan tani dan juga operator perkhidmatan. Berdasarkan perangkaan yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar peratusan pengangguran nasional pada Januari 2023 ialah 3.6%. Peratusan tersebut meliputi 80.8% kadar pengangguran aktif dan 19.2% kadar pengangguran tidak aktif. Saya menjangkakan bahawa inisiatif pendapatan rakyat bukan sahaja boleh mendorong kepada pengecutan kadar pengangguran di peringkat negeri, malah ia juga berupaya menyediakan potensi ekonomi baru kepada rakyat desa khususnya untuk menyumbang secara aktif dalam aktiviti ekonomi yang direncanakan menerusi IPR. Saya difahamkan bahawa setakat 15 Mac 2023, jumlah individu yang mendaftar untuk menyertai IPR ini adalah sebanyak 34,922 orang. Jumlah tersebut akan terus meningkat secara progresif dari masa ke semasa terutamanya menjelang Jun tahun ini. Berhubung dengan IPR ataupun inisiatif pendapatan rakyat ini, saya minta Yang Berhormat Menteri menyatakan, pertama, berapakah jumlah individu dari negeri Sabah yang telah mendaftar di bawah IPR setakat 20 Mac 2023. Saya juga mohon Menteri menyatakan jumlah pendaftaran mengikut inisiatif INSAN, INTAN dan IKSAN ini mengikut daerah atau kawasan parlimen di negeri ini. Kedua, apakah jaminan bahawa rakyat yang mendaftar untuk menyertai IPR ini benar-benar disediakan platform ekonomi yang menepati kemahiran kendiri mereka, terutamanya individu yang ingin berkecimpung dalam bidang operasi perkhidmatan, iaitu di bawah inisiatif IKSAN. Ketiga, bagaimanakah mekanisme penetapan harga makanan ditentukan bagi inisiatif INSAN? Dan sejauh manakah mekanisme tersebut benar-benar membantu peserta INSAN untuk mendapatkan pulangan keuntungan daripada setiap item makanan yang mereka niagakan?
Keempat, bagaimanakah aktiviti pertanian di bawah inisiatif Intan ini dapat dilaksanakan mengikut bidang ataupun forte dengan izin petani desa, khususnya petani yang terkesan dengan musibah banjir yang saban tahun memusnahkan hasil-hasil tani mereka. Adakah Kementerian Ekonomi sudah melaksanakan kerjasama dengan mana-mana kementerian berkaitan bagi mengenal pasti zon pertanian yang sesuai dan selamat yang boleh diusahakan oleh peserta Intan dari negeri Sabah? Tan Sri Yang di-Pertua, selain terkenal dengan destinasi pelancongan yang memukau, Sabah juga mempunyai potensi untuk menjadi hub pelaburan perindustrian yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Borneo untuk jangka masa panjang. Potensi tersebut hanya boleh dilakar sekiranya pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo dilaksanakan mengikut penjadualan pembinaan yang telah dipersetujui antara JKR Persekutuan dengan JKR Negeri Sabah. Pelengkapan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah seharusnya diberi tumpuan khusus oleh Kementerian Kejaraya sejajar dengan titah baginda Tuanku yang bersukacita di atas kemajuan projek Lebuh Raya Mega tersebut yang dijangka siap pada tahun hadapan. Raja dan rakyat berpisah tiada. Sebagai anak jati negeri di bawah bayu, saya begitu terharu kerana baginda Tuanku berhajat untuk memandu menyelusuri Lebuh Raya Pen Borneo bagi melihat dengan lebih dekat realiti kehidupan rakyat, khususnya di kawasan-kawasan desa. Hasrat baginda Tuanku tersebut menzahirkan lagi keprihatinan baginda Tuanku untuk melihat sejauh manakah projek Lebuh Raya Pen Borneo yang direncanakan sejak tahun 2015 berupaya menjadi talian penghubung ekonomi bagi rakyat setempat. Selain mengutamakan faktor peluang untuk semua, pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak juga mestilah selari dengan aspirasi pertumbuhan ekonomi serantau seiring dengan peralihan koridor ekonomi Republik Indonesia ke Kalimantan. Kerajaan Malaysia Madani menerusi komitmen bersama Kementerian Ekonomi serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri seharusnya mengenal pasti lubuk-lubuk ekonomi yang boleh dibangunkan merentasi rangkaian Pen Borneo Highway dan Sarawak-Sabah Link Road. Kerancakan aktiviti ekonomi yang diimpikan menerusi pelaksanaan kedua-dua projek Lebuh Raya Mega tersebut tidak akan menjadi realiti yang boleh dibanggakan sekiranya aspek kualiti infrastruktur jalan yang meliputi mutu turapan tidak dititik beratkan. Sehubungan dengan itu, JKR Persekutuan dan JKR Sabah diharapkan dapat melakukan audit serta inspeksi secara berkala terhadap turapan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dalam proses melengkapkan rangkaian fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Kualiti penyediaan serta pemasangan infrastruktur termasuk lampu jalan bagi setiap projek Lebuh Raya Mega seperti Lebuh Raya Pen Borneo, Sarawak-Sabah Link Road dan Lebuh Raya Trans Borneo penting kepada kelancaran pergerakan logistik, komoditi dan keselamatan perjalanan rakyat yang menggunakan Lebuh Raya tersebut. Tan Sri Yang di-Pertua, apalah ertinya menjadi jaguh industri jika tahap pembangunan pendidikan anak-anak kita masih lagi jauh ketinggalan. Isu kemiskinan pendidikan yang antaranya meliputi masalah sekolah daif seharusnya menjadi tumpuan utama Kementerian Pendidikan dalam era Malaysia Madani. Selain meruntunkan moral golongan pendidik yang turut terkesan daripada masalah tersebut, semangat anak-anak pelajar untuk menimba ilmu juga terjejas bila mana sekolah yang sepatutnya menjadi rumah kedua mereka tidak mampu untuk menampung keperluan pembelajaran mereka. Faktor kemiskinan tegar yang membelenggu golongan ibu bapa turut menyumbang kepada senario keciciran pendidikan dalam kalangan anak-anak pelajar terutamanya di negeri Sabah. Ini belum lagi termasuk masalah sekolah tumpang. Saya difahamkan bahawa setakat 31 Januari 2023 terdapat kira-kira
830 buah sekolah daif di seluruh negara yang memerlukan tumpuan Kementerian Pendidikan dalam aspek pembangunan semula. Ketika Yang Berhormat Ahli Parlimen Putrajaya mengemudi Kementerian Pendidikan, beliau menyatakan pada Disember 2021 bahawa sejumlah 1,311 buah sekolah daif di seluruh negara. Jadi secara matematiknya, perbezaan di antara jumlah sekolah daif yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan pada Februari lalu dengan yang disebut oleh mantan menteri ialah 481 buah sekolah. Jadi saya mengharapkan bahawa defisit angka tersebut benar-benar membawa erti kepada peningkatan jumlah sekolah daif yang berjaya dinaik taraf dan dibangunkan semula khususnya di negeri Sabah. Menyentuh mengenai perihal sekolah daif, sudah pasti antara perkara yang sering menjadi perhatian umum adalah berkenaan dengan skala risiko bagi sesebuah bangunan sekolah daif untuk diduduki. Berdasarkan kenyataan media yang sama dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada 14 Februari lalu, kesemua 830 sekolah daif yang dikenal pasti tersebut berada dalam skala 6 dan skala 7. Dengan kata lain, sekolah-sekolah yang berada dalam skala 6 hingga 7 dikategorikan sebagai bangunan atau premis yang berisiko untuk diduduki oleh para pelajar serta warga sekolah yang lain. Selain itu, sekolah-sekolah dalam skala tersebut perlu menjalani proses pembangunan semula dengan kerja penggantian infrastruktur serta menaik taraf kemudahan perlu dibuat mengikut fasa yang ditentukan. Senario tersebut menggusarkan golongan ibu bapa dan penjaga. Ramai dari kalangan pelajar serta guru tidak lagi bersemangat untuk meneruskan sisi persekolahan, memandangkan mereka terpaksa menumpang sekolah-sekolah lain demi untuk meneruskan silibus pembelajaran yang masih berbaki. Persoalan besar yang harus kita bangkitkan bersama ialah bagaimanakah agaknya anak-anak miskin di negeri Sabah boleh didorong untuk pergi ke sekolah 5 kali seminggu dalam keadaan sekolah yang mereka tumpang sesak dengan kepadatan pelajar, di samping jarak selain jauh berbatu-batu dari rumah mereka. Berhubung dengan perihal sekolah daif ini, saya minta Yang Berhormat Menteri menyatakan beberapa perkara yang saya ingin bangkitkan. Pertama, berapakah jumlah sekolah daif di negeri Sabah yang berada dalam skala 6 dan 7? Apakah kriteria penilaian yang digunapakai oleh pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri serta JKR dalam membuat pengelasan terhadap sesebuah sekolah mengikut skala 1 hingga 7? Kedua, daripada jumlah tersebut, berapakah buah sekolah yang sedang menjalani fasa pembangunan semula yang melibatkan kerja menaik taraf infrastruktur seperti bilik darjah, tandas serta ruang kemudahan pembelajaran yang lain? Yang ketiga, sejauh manakah sistem sekolah tumpang yang dikendalikan di negeri Sabah tidak mendatangkan beban kepada anak-anak pelajar yang mungkin terpaksa berdepan dengan masalah bilik kelas yang terlalu penuh dengan pelajar ataupun dengan izin bloated classroom? Tan Sri Yang di-Pertua, pembasmian kemiskinan merupakan satu daripada 3 keutamaan strategik dalam kerangka Malaysia Madani turut menjadi agenda utama Kerajaan Perpaduan, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Setelah lebih 65 tahun negara ini merdeka, jumlah golongan miskin tegar masih lagi tinggi dengan 136,000 isi rumah, sementara 308,000 lagi isi rumah dalam kategori miskin dalam pengkalan AKASI. Saya ingin mendapatkan penjelasan berapakah jumlah terkini isi rumah miskin dan miskin tegar khususnya di Sabah berdasarkan data terkini. Di kesempatan ini juga saya turut sama ingin membawa seruan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah agar kerajaan terutama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dapat membantu 3 daerah iaitu Pitas, Kota Marudu dan Tongot yang merupakan 3 daerah termiskin di Sabah, termasuk daripada segi pembangunan projek desa melibatkan prasarana dan kemudahan utiliti. Tan Sri Yang di-Pertua,
Sekian saja ucapan perbahasan saya. Saya menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dengan sandaran dan harapan agar segala intipati perbahasan yang saya suarakan tadi dapat diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan yang bermanfaat buat rakyat. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Tahniah kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Hajah Zuraida Musa yang telah juga memainkan peranan memberi ucapan, dan seterusnya pengucap yang berikut. Salah Atensi. Setelah Saya Nuraini Idris, ucapan Datuk berikut, Seri. Puan Nuraini amat telah menyampaikan ucapannya menerusi ruling di bawah Peraturan Mesyuarat 36.6. Saya menggalakkan Yang Berhormat berucap meminimalkan pandangan terhadap ucapan. Ini sangat serius sebab kita harus berlatih terus di Dewan ini, cuba berucap tanpa membaca. Dan seterusnya dijemput pengucap yang berikutnya. Setiausaha. Jemput YB Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Speaker, terima kasih atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk berucap bagi membahas usul titah diraja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu berhukum di antara manusia, bahawa kamu menjatuhkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang mengingatkan kamu dengannya. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha melihat. An-Nisa ayat 58. Junjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas titah pada 13 Februari 2023 yang lalu. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang berhormat yang telah menang dalam pilihan raya ke-15 yang lalu sehingga terbentuknya kerajaan yang baru. Tahniah juga kepada yang berhormat senator yang baru dilantik. Musim berpolitik telah pun selesai. Kini tiba masanya kerajaan memberi fokus kepada pentadbiran, pengurusan, pembangunan fizikal, pembangunan insan dan pemulihan ekonomi untuk memakmurkan negara. Pandemik COVID-19, perubahan iklim ekstrim dengan kejadian bencana luar biasa serta faktor global telah memberi impak ekonomi yang besar kepada rakyat. Rakyat baru mula merangkak untuk keluar dari kemeluk ekonomi, terpaksa pula menghadapi kos sara hidup yang meningkat dengan ketara. Kerajaan perlu memahami denyut nadi kehidupan rakyat dan perlu mencari jalan penyelesaian dengan segera. Soalan saya, apakah inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat bagi menstabilkan kos sara hidup lebih-lebih lagi di bulan Ramadan dan musim perayaan yang bakal tiba? Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda bertitah supaya kerajaan meneruskan usaha memerangi kemiskinan tegar bagi mencapai sasaran kemiskinan tegar sifar pada 2025. Jaraknya tidak sampai 2 tahun lagi. Sebagai sebuah negeri termiskin, Kelantan memohon supaya kerajaan memberi tumpuan untuk disalurkan peruntukan pembangunan dengan adil. Rakyat Kelantan amat berharap limpahan ekonomi dapat dikecapi dengan projek-projek berimpak tinggi yang telah dirancangkan untuk negeri Kelantan oleh kerajaan yang terdahulu. Antaranya projek lebuh raya LPT 3, Taman Perikanan Bersepadu Tok Bali, Jambatan Palikban Kota Baru dan Taman Industri Makanan Halal Pasir Mas.
Baik, bertemu kembali bersama saya Carol Hafiz Yunus dan ketika ini sedang berlangsung perbahasan di kedua-dua Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Bagi sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Rakyat sudah selesai dan kini usul-usul tentu dan juga perbahasan sedang berlangsung ketika ini, dan ketika ini juga di Dewan Rakyat, Dewan Negara akan terus diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, dan kita akan teruskan siaran pada hari ini di saluran berita TV RTM My TV, dan juga untuk di TV1 kita akan menangguhkan siaran ketika ini dan akan diteruskan di saluran berita RTM My TV. Baik saudara, anda juga boleh tonton kami di TV1 ketika ini dan juga akan diteruskan di saluran berita My TV, dan juga penstreaman secara langsung yang anda boleh tonton menerusi dua pautan yang kami sediakan kepada anda, dan juga anda boleh makturun RTM Klik di telefon pintar anda untuk menonton secara lebih menyeluruh dan juga lebih inklusif untuk Parlimen pada hari ini. Jadi kita akan berhenti di sini dan teruskan di saluran berita RTM My TV. Terima kasih. Menteri Pak Pengerusi supaya sektor periklanan digital juga perlu dibuatkan satu standard Malaysia supaya kuranglah kita menipu dalam kita membuat iklan-iklan di peringkat online. 020700 MPC, saya nak tahu kenapa kita ada kekurangan dari segi produktiviti lokal, model insan tempatan. Anak muda tidak lagi mahu bekerja kerana gaji tidak bermaruah dan mereka rasa beban tinggi tapi gaji murah. Dan ini terpaksa kita guna khidmat dari luar dan akhirnya money outflow itu akan berlaku. Dan dia akan meningkatkan dan merugikan negara kita kerana kita bergantung sepenuhnya kepada pekerja asing. Dan akhirnya dia menyebabkan produktiviti rakyat tempatan terus merosot. Saya nak sentuh 040300 MAIDA, Localization Incentive di bawah Industrial Linkages Program MAIDA. Saya harap cukup-cukuplah Yang Amat Perdana Menteri keterisan berlaku dalam localization incentive ini. Kerana perkara ini perkara yang tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya insentif yang kita beri, pencukaian yang kita beri, pelepasan yang kita beri untuk menguntungkan syarikat tempatan akhirnya merugikan syarikat tempatan. Saya nak sentuh juga pasal aerospace di bawah MAIDA ni. Tinjauan Boeing Commercial Outlook 2021-2040 memerlukan lebih kurang 43,610 kapal baru yang berjumlah USD 7.2 trilion. Bagaimana kerajaan kita mengambil inisiatif dalam perkara ini? High impact strategi industri, bagaimana program drone, dan apakah business aviation dan ekonomi angkasa yang akan dibangunkan di bawah MITI nanti. Yang terakhirnya, Puan Pengerusi, izinkan saya 1 minit. Invest KL. Yang Amat Perdana Menteri, saya meneliti begitu dalam laporan performance Invest KL 2022. Saya nampak semua cantik. Tetapi bila saya pergi satu persatu, apa yang dilaporkan melalui ranking-ranking atau penarafan agensi-agensi ini, saya agak mengecewakan. Sebagai contoh, kategori Digital Innovation, betul, kita nombor 9 di peringkat Asia, tetapi Singapura nombor 1 di peringkat Asia dan nombor 1 di peringkat global. Adakah demografi Singapura beza dengan kita? Adakah kepandaian mereka lebih daripada kita? Jadi perkara ini saya minta Yang Perdana Menteri nyatakan apakah penilaian KPMG dalam survey ini. Kategori yang kedua, Digital Talent. Sama juga. Kita tak belajar daripada Singapura, kita tak belajar daripada Kanada dan kita tak belajar daripada Australia. Saya harap sangat laporan-laporan yang diberikan kepada kita untuk baca ni jangan kosmetik sangat. Kita akui kelemahan kita dan akhirnya kita ada backbenchers, kita ada pembangkang, kita ada kerajaan yang boleh memberi input supaya kita dapat meningkatkan lebih baik untuk menarik lebih ramai orang melabur.